Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bahas berkait dengan La ilaha illallah. Yang kita bicara dengan bentuknya buat kesimpulan. Jadi La ilaha illallah itu merupakan bahawasanya apa dia, pembendaraan. Betul. Ini lebih kepadanya buat kesimpulan lah. Jadi nokta-nokta dobitan yang kita telah tulis. Jadi lebih baiknya kita balik murajaah ataupun muzakarah dengan diri sendiri. Kemudian kita datang kelas tu lagi kita lebih mendalam ataupun mengingat, membawakan. Sebab kita nak murajaah dengan bentuk muzakarah berdasar kepada buat kesimpulan. Buat kesimpulan. Jadi buat kesimpulan di sini berkait dengan La ilaha illallah. Jadi La ilaha illallah ni seingat-ingat kita yang mengaji dululah kalimah La ilaha illallah ni. Pembendaraan, betul, simpan. Ada simpanan dalam. Tapi tak lain tak bukan nak masuk dia dengan Muhammadur Rasulullah, pintu gerbang. Tak cukup dengan pintu jikanya tidak adanya kunci, iaitu bismillah. Kena ada mangga, ada kunci dia. Tak cukup dengan kunci jikanya dalam tu mana tahu lampu tak ada, dalam benderaan tu. Faham tak? Dalam benderaan tu, dalam makna La ilaha illallah, kita nak masuk pergi dalam tu makna tahu gelap. Apa gelap? Apa yang boleh dikatakan gelap? Contoh, orang cerita kat kita satu rumah. Boleh faham apa dah? Orang cerita kat kita satu rumah. Dalam satu rumah tu macam-macam ada. Kalau dapatnya barang dalam rumah tu, Allah, hidup. Tak mati, mati tak hidup. Ibaratnya nikmatnya lengkap. Tu kita pun ambil lah anak kunci. Orang bagi anak kunci kat kita, kat pintu tu kunci. Masuk pintu gerbang, itu lalu pintu. Tu masuk dalam, nur tak ada, lampu. Kita tak tahu kata dalam tu gelap. Lampu orang tak buka. Jadi cuba tanya kita nak ambil barang yang tertentu yang mana kita nak tu, jumpa macam mana? Soalan. Kena lampu. Sekalipun barang dalam tu ada. Sebab itulah kitanya kena carinya hidayah. Nak jumpa makna La ilaha illallah. Jadi hidayah Allah Ta'ala sudah beri. Kenapa kita tak dapat hidayah? Sebab kita tak ambil hidayah. Bukan Allah tak bagi. Bahkan sekalipun kepada orang kafir, munafik, musyrik, semua Allah Ta'ala bagi. Lebih-lebih lagi mukmin Islam ni Allah bagi. Betul tak? Maknanya apa dia? Awal-awal hidayah selepas zaman fitrah. Nabi Muhammad lahir tu hidayah. Al-Quran diwahyukan 23 tahun, hidayah. Makna dalam Al-Quran hidayah, tapi kita tak nampak hidayah dalam tu. Kita tak nampak dalam hadis-hadis Nabi tu, sunnah tu. Sebab apa dia? Kita tidak ada apa dia? Hidayah. Maksudnya ibarat kata lampu ada tetapi kita tak pandai guna. Nampak ubah dia? Ada hidayah tapi tak pandai guna. Tahu solat tapi solat macam mana? Betul tak? Main solat ya. Betul tak? Lepas tu kita pergi kepada la haula wala amsarah. Macam mana solat rupa kita, lepas tu serah. Tak kena. Ibarat kita beli kambing seekor ataupun lembu seekor, kita tak pernah bela lembu, tak pernah bela kambing, tak pernah tengok orang tengok, tak pernah tengok orang bela. Kita beli seekor, balik bela. Apa kita nak bagi makan? Bagi makan air, minum nasi. Faham bahasa dia? Ibarat katanya lembu bakar upuk tapi dia bagi tom yam. Bagi makan tak? Bagi makan. Lembu rasa tak? Rasa. Tapi makanan dia tak? Bagi masuk dalam rumah, dapatnya barang, tapi barang yang dia nak tak? Taklah. Sebab apa dia? Tidak ada hidayah. Tidak ada orang yang membimbingkan jalan tu. Nampak ubah dia tu? Boleh? Contoh seumpama. Baik. Itu rangka dia.
Jadi seumpama kitab juga, kitab ni hidayah, betul tak? Ibarat hadis dan Quran lah, sebab ulama buat kiasan kait daripada masalah tersebut supaya kita mudah faham. Tampaknya ulama buat tu bagi kita faham dah, tapi kita tak faham. Tu nampak ubah dia. Kita ada hidayah dah, nak mengaji, nak ambil faham ibarat kitab, tapi tak boleh faham juga dalam ibarat kitab. Selepas tu siapa yang bawa kita pergi tu? Ulama-ulama ataupun orang yang boleh mengajar ataupun orang yang boleh memahami dalam bab kitab tu. Bagi nak lebih hidayah, maksudnya mengekalkan hidayah. Sebab tu ihdina, ingat tak? Dalam Fatihah tu, sebab dalam Fatihah tu bagi hidayah, minta petunjuk daripada Allah. Kita tak dapat petunjuk lagi ke? Sudah dapat petunjuk. Nabi adalah petunjuk kita. Sejarah Nabi Muhammad, mana petunjuk dia? Membaikkan keadaan bagi Nabi, mana petunjuk Nabi? Nabi Adam, Nabi tahu dah Nabi Adam macam tu, macam mana dia nak jalan. Nabi Idris sekian-sekian sebagai contoh dan teladan bagi Nabi. Nampak? Berapa umat mari? 24 umat. 24 umat adalah contoh bagi Nabi mengubahkan umat dia di akhir zaman. Nampak? Jadi contoh teladan bagi Nabi Muhammad. Walhanya nur Nabi Muhammad sebelum lahirnya nur sudah ada. Bermaknanya 24 umat termasuk umat Nabi Muhammad 25, semua tu umat Nabi Muhammad 24 sebelum tu sekali. Boleh faham? Jadi benda yang berlaku zaman dahulu contoh bagi kita. Benda yang berlaku sekarang contoh bagi kita. Sebab tu hidayah. Adakah kita ambil? Wallahualam, atas diri masing-masing. Nampak ubah dia? Bermaknanya adakah kita kenalnya makna la ilaha illallah? Baik, kita kembali kepada la ilaha illallah. Tu rangka dia bagi nampak, boleh? La ilaha illallah ada berapa kalimah? 4. La 1, illa 2, la 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4. Betul. Dalam kalimah la tadi, ila ilaha illallah tadi 4 kalimah. Dalam la tu ada berapa sifat daripada sifat 20? Sudah ada 5, betul tak? Ada 5. Dalam ilaha sifat 20 ada berapa? 6. Ada lupa habis dah. Macam mana nak pergi? Sebab tu saya cakap daripada awal minggu lepas nak susun kelimah dulu, baru saya nak bahas makna dalam. Kalau kita tak tahu makna tapi kita percaya makna tu, orang panggil i'tikad yang kedua. Ingat tak? Tauhid martabat tauhid, ingat tak? Orang yang syahadah tapi dia tak mengaku makna syahadah, hanya kata lidah, tu munafik. Kalau orang bersyahadah dia mengaku ikut makna tapi dia tak faham, orang awam, cukup dah tu. Tapi pergi ikut melalui mata hati, fahamnya adalah berkenaan dengan tarekat ni. Sebab tu kita tak mengajinya lebih kepada tarekat, tidak ada masalah, akidah sudah sah, tetapi tak lebih mengenal Allah. Tu ya jawapan dia. Sebab tu duduk dalam-dalam supaya kita lebih mengenal Allah. Contoh, hujan lebat lagi. Hujan, kita buat hujan lagi. Hujan lebat lagi, kalau lebat tak berhenti, apa jadi? Banjir lah. Banjir. Banjir tu kita nak buat apa? Tanya soalan pelik, banjir nak buat apa? Tak? Dulu, zaman dahulu dia banjir ni masa tak? Banjir bermasa tak? Panas ke masa tak? Musim gugur masa tak? Nama pun musim dah. Tapi sekarang kenapa tak? Langit, bumi, udara, 4 penjuru luah perasaan. Kenapa dia luah perasaan? Sebab manusia luah perasaan. Tapi manusia luah perasaan benar tak? Ya. Nipu atas masjid. Betul dah jawab tu, betul dah. Nak tanya, langit, bumi, udara, hujan luah perasaan tak? Benar tak? Benar kata apa?
benarnya kata manusia di akhir zaman belum sedar. Faham tak? Benarnya di akhir zaman manusia belum sedar. Sebab tu dia luahnya tak kira bila masa. Supayanya sedar. Tapi sedar kau tak sedar? Banjir mari sedar tak sedar? Kalau sedar, apa kita nak buat? Banjir mari. Contoh. Saya katanya, besok, bulan depan banjir. Apa kita nak buat? Apa dia? Pindah. Pindah apa? Tanya dulu. Takut nak kenakan kat saya. Pindah apa dia? Apa dia? Pindah apa? Pindah apa? Tak boleh cakap dengan Ustaz Soleh sebab muzakarah dengan Ustaz Soleh bagi tadi. Dia faham dah maksud dia. Dia faham dah maksud dia. Pindah apa? Pindah apa dia? Cakap pindah tu saya rasa dia dah. Tapi apa? Takut saya cakap lain, muslimat faham lain. Maknanya pindah rumah tak? Pindah rumah. Ni atas bukit tak? Lepas tu katakan, kalau tak ada bukit, tak ada rumah 2 tingkat, pindah dari 2 tingkat tak? Kalau tak ada 2 tingkat, naik bukit, tempat tinggi tu. Katakan kalau ada 2 tingkat, naik 2 tingkat, tapi tahu tak air main sampai mana? Lepas tu nak tahu nak buat macam mana? Hanya kaedah rahsia dah. Ustaz Saleh jangan jawab lah, malu. Muzakarah. Sebab tu sungguh hidup pondok. Sajalah awak. Nak pindah apa dia? Pindah daripada tak benar kepada benar. Apa daripada tak benar ke benar? Manusia tak sedar membawa kepada sedar. Bukan suruh pindah barang. Pindah tu betul dah. Tu saya nak tengok tadi tu. Pindah daripada tidak sedar kepada sedar. Apa dia? Pindah barang tu membawa kepada syarak, harus kita pindah barang. Syarak kata macam tu. Tapi akidah kita wajib kembali kepada taubat. Itu sebenarnya. Itu makna la ilaha illallah. Ni kau dok buat sampan. Sedia barang naik tingkat yang kedua. Allah. Tapi diri sendiri tak pindah kebenaran. Kepada lagi yang benar. Ataupun tidak benar kepada yang benar. Tak pindah batu. Nak tanya, banjir mari, siapa? Walau hanya banjir mari untuk orang sedar. Sebab Allah banjir itu ibarat Allah bicara dengan kita. Suruh kembali kepadanya. Jadi kita duk sedia pindah barang, pindah rumah, bermaknanya kembali benar tak? Ya dah benar hakikat. Ya benar syarak sahaja. Tetapi hakikat tak ada. Apa dia hakikat? Allah suruh sedar, taubat kembali kepadanya. Mananya jalan tarekat, sedarkan diri, merendahkan diri, mengaku diri, kata salah seperti mana kalimah tajwid tadi. Arafal zambihi, mengaku. Betul tak kita mengaji tajwid tadi? Kalau mengena arafah makna telah mengena, betul. Kalau berkaitan dengan dosa, ibarat kepada makna mengaku. Sekarang mari banjir kita mengaku, ya Allah, hamba mengaku hamba salah denganmu. Sebab itulah banjir mari hamba mengaku kami salah dengan kamu. Tu hujan api turun. Tu musim tak bermasa. Bila-bila masa dia turun sebab kitanya tak kembali dengan sebenar. Cuba kita kembali dengan sebenar. Dunia tak huru-hara. Sebab tu tidak berkait dengan kiamat ni. Sebab yang nak kiamat sekarang sebab kita duk bina. Bina melalui akal yang tak benar. Kalau bina melalui akal benar, tu benarnya jalan. Kita gabung turun ni kita ni sebab masa tak cukup dah. Sebab kita nak buat kesimpulan. Ingat minggu depan pun macam tu juga. Tafsir akhir zaman, wasail kita bahas. Sebab nak bagi makna istilah, bagi ambil faham. Kita tu tafsir sekarang. Ibarat katanya menjelaskan. Boleh faham tak? Tu. Sebab tu cuba perhati tengok apabila banjir mari, dia tak boleh nak buat apa dah.
Apa yang dia sebut? Allahu Akbar. Bahkan azan lagi. Walhal 5 waktu dia tak pernah dengar azan tu, tapi hari tu dia boleh dengar azan sendiri. Sedap pula tu. Tu, tapi hati dia tak sedap. Maknanya selepas habis banjir kembali kepada maksiat lagi. Tu lah. Tu. Abangnya apa dia? Adakah benar kita kembali sofa? Betul tak tu? Sebab sofa itu adalah muzahir. Muharram bentuk. Muharram bentuk, sofa zahir. Betul tak? Rabiul Awal jelas. Rabiul Akhir jalan. Apa yang kita jelas? Mukmin jalan jelas mukmin. Kafir jelas kafir. Jamadil Awal menentu. Menentu kita menentu yang mana? Jamadil Akhir sedia. Sedia apa yang kamu menentu? Masuknya Rejab, tanam apa yang kamu sedia. Kalau kamu munafik, kamu tanam munafik. Rejab. Kalau kamu mukmin Islam, tanamlah Islam mukmin pada bulan Rejab. Benih. Kalaulah kamu tanam Rejab mukmin atau kafir, masuk Syaban kamu siram. Apa kamu siram? Kafir atau kamu siram mukmin? Tu. Masuk Ramadan kamu akan ambil. Bukan. Masuk Ramadan kamu akan ambil kafir atau mukmin. Kalau kamu siram kafir, kafir kamu dapat. Kamu siram mukmin, kamu dapat mukmin. Sebab benih, tanya di benih kita. Start daripada Muharram. Sebab tu Muharram kita kena bentuk benih. Diri sendiri kita tu makna benih. Betul. Tanam sebulan dia akan naik pokok, jelas dah. Itu muzahir Safar. Sebab tu hujan turun bulan Safar. Ini bukanlah Safar, bukan. Sebab tu hujan mandi supaya dia siram menzahirkan apa dia? Dahan, daun, pokok apa naik. Sebab apa dia? Sebab kadang-kadang pokok kurma dengan pokok kapal sawit kita tak boleh nak beza. Betul tak? Naik mula-mula tu sawit ke mangga? Mangga, sawit mangga kata. Sawit ke kurma? Ataupun pokok salak. Kenapa pokok salak? Pokok au-au. Kenapa pokok salak? Pokok salak ke pokok kurma? Mula-mula naik, kalau kita bukan ahli kita tak perasan. Kalau kita ahli kita perasan dah. Oh ya ni jelas dah. Bermaknanya untuk yang nak perasan diri sendiri kita kena pastikan benih, bukan pastikan daun. Kalau besar kita pasti di daun boleh, dia tak ada benih dah. Kalau kecil kita kena pastikan benih. Tu makna la ilaha illallah. Cuba tanya kita sekarang, kita sudah pasti belum kita ada dalam makna la ilaha illallah? Kalau kita masuk tidak lampu, jangan pasti. Kalau masuk tidak melalui pintu gerbang, jangan pasti. Kalau kita masuk bukan makna la ilaha illallah, jangan pasti. Lepas tu kita nak serah, jangan pasti lagi kalau tidak ada kaedah tersebut. Apabila tidak ada kaedah tersebut, belum tentu kita kena Allah, iaitu makna zat Allah, aku, hu, zat Allah, hu, aku, akbar, sifat. Jangan mengaku lagi. Nampak bulan ni ada? Sempat tak sebut bulan tadi? Tak sempat. Patutnya tengok selengur, tak puas hati pun. Tu. Lepas tu Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah mula kembali, Zulhijjah akhir kembali. Sebab nama masuk Muharram. Semula Zulqa'dah awal kembali, Zulhijjah akhir kembali. Sebab tu kita dah bahas dulu, ingat tak bulan Zulhijjah dengan Zulqa'dah ke? Dalam kembali, dalam penghijrahan, ingat tak? Bulan Zulhijjah mula kembali. Sebab apa dia? Ramadan tu kita dah raya ke? Betul tak? Ramadan tu 1 Syawal tu sehingganya akhir Syawal kita duk raya. Sebab apa kita raya? Kita duk makan benih bulan Rejab. Betul tak? Benih bulan Rejab. Tapi kita bentuk bila? Muharram. Nampak kena tulis bulan dulu. Sebab tu bulan bertukar lagi sebulan. Bulan Muharram. Allah mengaji bulan pula dah. Muharram
Safar, Muharram 1. Bukan 1, 1. Muharram 1, Safar 2. Muharram, Safar, Rabiul Awal 3, Rabiul Akhir 4, Jamadil Awal 5, Jamadil Akhir 6, Rejab 7, Syaban 8, Ramadan 9, Syawal 10, Zulkaidah 11, Zulhijjah 12. Buat susunan. Ambil apa dia? Bulan yang ke-11 dengan 12 dulu. 11 12. Boleh. Zulkaidah awal perhijrahan. Mana perhijrahan kita? Muharram tu. Muharram perhijrahan. Sebab bulan hijrah 1 Muharram tu. Baik. Zulhijjah akhir perhijrahan. Akhir perhijrahan. Apabila habis perhijrahan, masuk awal hijrah. Betul tak? Maknanya iaitu Muharram, masuk hijrah. Mula hijrah. Boleh? Mula. Makna kata Muharram masuk hijrah baru, panggil dia. Awal hijrah baru. Awal permulaan hijrah baru. Boleh? Hak Zulkaidah tadi perhijrah apa dia? Awal hak tahun lepas. Boleh faham? Boleh faham tak? Zulkaidah hijrah juga, tapi dalam perhijrah hak tahun nak lepas. Boleh? Tahun sebelum, dah dalam tahun tu. Dalam tahun. Boleh? Lepas tu Zulhijjah maknanya akhir perhijrahan dalam tahun tersebut. Masuk Muharram, perhijrahan baru. Perhijrahan baru. Kita buat perhijrahan baru lah. Perhijrahan baru macam tu mudah. Zulkaidah permulaan hijrah. Zulhijjah akhir hijrah. Buat aja tu. Bagi tu bagi mudah. Zulkaidah awal perhijrahan. Zulhijjah akhir perhijrahan. Muharram perhijrahan baru. Boleh? Hijrah baru. Selepas tu masuknya apa dia? Safar. Makna katanya zahir. Sebab itulah keluar makhluk-makhluk Zaba'ah, Zabur, Salibah. Betul tak? Tu dia banyaknya keluarnya. Salah satu Samakun lah keluar. Samakun, Zaba'ah, Zabur, Qalbun, Khotiman. Keluar masalah. Ingat tak pasal bulan Safar kita dah faham masalah tu banyak. Tu. Ringkaslah, tak cakap banyak lah tu. Jangan cakap banyak, masa ada 8 minit lah. Tak pergi kat mana juga. Tapi tak apa, yang penting boleh susun kaedah hidup bulanan kita. Tu. Safar makna muzahir. Sebab tu orang kata apa dia? Sebab tu kita mandi sunat Safar tu. Sebab nak mandi diri supaya nak muzahirkan kita ni baik ke tak baik. Tu. Apabila masuk Safar, bulan mana pula? Apa dia? Rabiul Awal. Apa dia? Apa dia makna Rabiul Awal tadi sebut tadi? Hujan lagi jelas pada kita. Tu dia. Lagi bulan hujan slow sikit lah. Hujan slow. Yang pertama tadi bulan Muharram. Apa dia? Awal hijrah. Terang. Mana? Membentuk. Muharram bulan membentuk kita. Awal hijrah lah. Mula hijrah. Membentuk. Safar muzahir. Safar muzahir.
Sofa mazahir. Boleh. Selepas tu apa dia? Rabiul Awal membenar diri. Betul tak? Apabila zahir sudah benar lah. Sebab tu kita, kalau kita zahir kafir, kita kafir lah pada Rabiul Awal. Kalau sofa kita zahir mukmin, mukmin lah Rabiul Awal. Nampak? Baik, selepas tu menjalan. Rabiul Akhir, menjalan. Jalanlah apa yang kita benar. Kalau kita benar munafik, jalanlah munafik. Kalau kita zahir Islam dalam sudah kafir, jalanlah zahir Islam dalam kafir. Ingat, membenar Rabiul Awal, menjalan Rabiul Akhir. Jalan apa yang kita benar. Sebab tu kita nak benar-benar kembali bulan Safar. Selepas membenar, menjalan, selepas menjalan, apa dia? Rabiul Akhir. Jamadil Akhir mana kata? Jamadil Awal. Jamadil Awal, apa dia? Menentu. Jamadil Awal menentu. Jamadil Awal menentu. Jamadil Akhir sedia. Jamadil Akhir sedia. Jamadil Awal menentu, Jamadil Akhir sedia. Rabiul Awal membenar, Rabiul Akhir jalan. Dua tu. Betul? Boleh? Itu dia. Membenar. Betul tak? Yang Rabiul Awal tadi. Membenar, selepas tu jalan. Betul? Selepas tu menentu, kemudian sedia. Persediaan. Bulan berapa dah? Jamadil Akhir tak? Jamadil Akhir. Sampai Jamadil Akhir, Rejab. Rejab tu tanam benih yang kita sedia bentuk daripada Muharram. Tu Syaban apa dia? Menuai. Apa menuai? Menyiram. Menyiram, siram. Ramadan menuai, ambil hasil. Ambil hasil. Ini Syawal makan. Raya. Tu atas hari raya makan tu tonok. Tapi ingat, makan tu, raya tu kena ikut kaedah yang kita tanam awal. Muharram kita tanam benih baik, raya baik. Kalau kita tanam benih tak baik, raya pun akan jadi tak baik. Ingat tu, dia akan ikut aliran sama. Boleh faham? Masa lepas tu habis. Raya sudah. Zulqa'dah dengan awal perhijrahan dengan akhir perhijrahan, cari benih. Faham? Cari benih. Awal perhijrahan Zulqa'dah, hujung perhijrahan Zulhijjah, cari benih. Benih mukmin ke kafir kita nak tanam. Itu dia. Boleh? Inilah bab akhir zaman. Apabila hujan lebat, kita sedia apa? Zahir dengan batin. Zahirnya sedia bumbung. Kalau air, sedia sampan ke. Sedianya apa dia? Angkat barang naik ke tempat tinggi. Betul? Sebab barang tu rendah. Bermaknanya batin kita sebelum ni kita kena Allah sikit, tak kena banyak, meningkat kena. Kembali sikit, kembali banyak. Taubat sikit, taubat banyak. Supayanya benda tu geda. Faham tak? Air hujan tu geda, banjir tu geda. Tapi ingat, kalau banjir bencana alam lagi, ibarat kata seumpamanya kalau Allah sapu semua. Jika orang tu dalam beriman, syahidnya. Jika orang tu kafir, na'udzubillah. Boleh faham tak?
Setakat tu dulu dah. Minggu depan kita bahas berkait lagi. Balik ni nak buat apa hujan lebat ni? Tidur. Tak ada taubat duk. Tidur duk. Ya. Baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan daripada saya di sini segala salah tu saya minta maaf, itu kekurangan daripada Allah.